Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, dan yang paling besar dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah nikmat iman dan juga Islam. Mudah-mudahan kita terus menghargai dan bersyukur dengan nikmat tersebut sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita nyambung peringatan bersama pada malam ini, marilah sama-sama kita melihat keadaan dunia hari ini. Begitu kita sebut mencabar ataupun sengaja dibuat-buat untuk memperlekehkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru-baru ni kita tengok bagaimana satu program ataupun satu konsert yang telah diadakan. Bukan tempat kita lah, bukan negeri kita, alhamdulillah. Seolah-olah nak mencabar kat ni hukum ahkam Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana boleh diadakan konsert semedemikian rupa dalam keadaan artis ni dengan berpakaian ketat, boleh pula orang kata duk menari di atas petas, duk bergelek-bergelek dan dijawab walaupun ditegur oleh para asatizah, ustaz-ustaz ada yang tegur, para alim ulama ada yang tegur, namun diperlekehkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dan masih lagi menjawab. Menjawab apa dia kata, berpakaian ketat tu biasa je bagi dia, tidak menjolokkan mata. Jadi inilah kita sebut perkara-perkara yang mengundang bala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentunya bala ini bukan hanya turun kepada mereka yang melakukan perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun apabila kita sebut bala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ni akan kena kepada semua yang ada. Dan begitu juga sehari dua baru ni ada golongan selebriti artis yang berbangga dengan menunjukkan kasih sayang ataupun kebahagiaan pasangan dia, suami isteri. Tak ada masalah bahagia suami isteri, tapi ditontonkan di khalayak ramai, mandi bersama dengan tidak menutup aurat. Dunia hari ini tak salah bahagia, tak laki bini tak salah. Hak salahnya ditayangkan kepada dunia, tak. Dan dia boleh sebut pula dia bangga sebab kerana video itu dia boleh view ataupun dia boleh followers di TikTok rasanya
terus melonjak naik 25,000 ke 25 juta. Pengikut dia di laman sosial terus naik. Mungkin daripada kosong, oleh kerana satu video ni naik 25 juta. Allahu Akbar. Jadi inilah perkara-perkara yang kita sebut yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan dunia hari ini semakin hari semakin dekat dengan kiamat dan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyaklah kalau kita tengok kalau kita boleh baca isu-isu semasa yang berada dalam dunia hari ini. Itu yang berada di Malaysia lah. Kita sebut dua je. Supaya kita boleh melihat bahawa dunia hari ini sangat tenat. Dunia hari ini sangat parah kalau kita tak cuba untuk menyelesaikan. Bagaimana nak selesaikan perkara ini? Hanya dengan Islam, hukum akan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak tegur, ia kohosdak. Tak? Sebab apa? Sebab dengan bayaran yang sangat tinggi. Tak, galak sekali boleh 25,000 contoh. Tak tahulah berapa baru ni boleh, cuma kita sebut contoh. Tak, perkara-perkara yang melalaikan ni sebenarnya memang kita sebut perkara yang seronok untuk kita laksanakan. Dan alhamdulillah pula baru ni kita tengok kerajaan negeri kita telah mengadakan satu program. Mungkin AJK Masjid dijemput juga hari program di TTI baru ni. Tak, melihat bagaimana untuk kita melaksanakan pemerkasaan syariah yang dirasmikan oleh yang di-Tuan Agong. Tak. Dan ditunjuk juga bagaimana perbezaan di antara dua hukum. Tak, cara rotang pesalah di antara hukum sivil dan juga hukum syariat. Kalau kita tengok video tu, walaupun perkara ni kita tengok di Brunei ataupun di Indonesia, di Aceh pernah tayangkan kepada kita bagaimana pelaksanaan perbezaan di antara hukuman secara Islam dan juga secara sivil. Mungkin orang JK Masjid pergi baru ni tak? Mana kalau rotang tu, kalau hukum sivil ni dia hayung tu kan ni. Dia hayung ni sampai naik atas kepala. Serotang. Kalau kita tengok bagaimana hukuman dalam Islam kita boleh tengok. Cuma dia akad tu hanya sedikit. Kalau kita letak buku 35, dah akad tu dah jatuh buku 35. Kalau tengok ia berbeza pula hukuman kepada lelaki dan juga muslimat, perempuan. Kalau perempuan lagi lah kita tengok dia akad sikit je. Kotang. Inilah keindahan yang kita sebut keindahan syariat Allah Subhanahu wa taala, hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Tak nak berbanding dengan hukuman yang dicipta oleh manusia. Kerana di situ adanya keadilan dan juga adanya rasa timbul sedar dan juga insaf kepada nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kita sebut perkara-perkara yang kita perlu memberitahu kepada masyarakat di sana supaya untuk kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab Islam inilah, hanya Islamlah yang memberi jalan penyelesaian yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada kuliah yang sebelum ni kita sebut firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala min bani Israil ala lisan Daud wa Isa bin Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Berkenaan bagaimana ataupun bagaimana kita nak hindari laknat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ni kita pernah sebut
beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan hindari laknat Allah Subhanahu wa taala. Antaranya perkara yang kita sebut pada permulaan tadi. Bagaimana kita nak menyatakan hukum Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang nampak dan terang. Dan banyak perkara yang berlaku kadang-kadang kita tak tahu dan kita tak nampak. Jadi yang pertamanya, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita laksanakan adalah untuk memberi penerangan kepada mereka berkenaan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau di masjid ni, bagaimana kita nak memberi penerangan kepada mereka, masyarakat di luar sana? Dengan alhamdulillah, setiap malam kita adanya kuliah maghrib. Dan adanya program-program yang dianjurkan oleh pihak masjid untuk memberi penjelasan ataupun mengajak kepada masyarakat kembali kepada Allah dan juga kenal kepada Islam. Sebab ini adalah tanggungjawab kita bersama. Tanggungjawab kita bersama untuk melihat masyarakat, kalau kita di Gontok Nasik ni, masyarakat yang berada di sekitar kita ni mengikut syariat dan juga hukum ahkam Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara nak berpakaian, bagaimana cara nak bermuamalah, bagaimana cara nak hidup bersama masyarakat, bagaimana kita nak bertoleransi dengan jiran. Semuanya telah diajar oleh Islam melalui ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Jadi penerangan ni kena buat. Kalau kita tak buat, orang tak tahu berkenaan dengan apa itu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena buat. Dan nak bagi penerangan ni bukan hanya dengan cara panggil ustaz kuliah. Kalau orang yang ada kemahiran, mungkin dengan buat secara maya. Orang ada kemahiran, ni kan buat poster dan sebagainya. Perbanyakkan perkara-perkara penerangan seperti tersebut. Contoh, di tempat-tempat awam. Di Patah Batu Buruk ke, di Legung Koliba ke. Kita kena buat papan-papan tanda yang mencegah kepada kemungkaran. Sebab kawasan ni, orang kata kawasan yang orang ramai semua. Kalau tengah hari tak ramai, tapi banyak perkara-perkara maksiat yang akan berlaku. Kalau di Legung dulu pernah tertangkap sahabat-sahabat kita yang meronda di Legung tengah hari zaman molek, waktu orang rehat pukul 1 sampai pukul 2 tu, molek-molek ada boleh buat maksiat. Jadi perkara ni kita kena ambil prihatin dan juga kena melakukan perkara-perkara yang memberi penerangan kepada masyarakat. Biasa kita buat malam 31 malam Merdeka, tahun baru. Ni perkara-perkara yang kita sebut kadang-kadang penguatkuasa pejabat agama dia akan buat, dia akan raung di sekitar bandar, sekitar Patah Batu Buruk, tempat-tempat panah. Kita sebut tempat-tempat panah. Kadang-kadang orang ni dia tahu dah. Malang awal tahun, jabat agama mari ronda mungkin dia buat malam esok. Dia keluar malam esok ataupun dia keluar malam sebelum tu. Oleh kerana tidak ada kefahaman berkenaan dengan hukum hakam, dia boleh fikir gitu. Sepatutnya dah orang gitu, patutnya kita rasa debar nak buat benda maksiat. Dia boleh racang dulu. Biasa malam ni polis mari, ngok rasa mari, kita buat malam esok terpakat malam esok. Jadi siri-siri penerangan ni kena ada supaya masyarakat di luar sana boleh memahami berkenaan dengan hukum hakam dalam Islam.
Biar orang sedar bahawa tutup aurat ni adalah wajib. Bukan kata tunggu sampai seru dulu. Tak, baru tutup aurat. Tak. Tutup aurat ni wajib, hukumnya wajib. Tak, walaupun mu kata tunggu sikit lagi lah. Tak sampai seru lagi, tak ikhlas wajib kena pakai. Walaupun tak ikhlas wajib kena pakai. Tak. Kena pakai. Tutup aurat. Jadi penerangan, siri penerangan ni kita kena teruskan. Tak, pihak masjid boleh anjurlah apa-apa yang boleh orang kata memberi penerangan kepada masyarakat. Tak, buat program rapatkan orang-orang muda dan sebagainya dengan masjid. Kita tengok bagaimana masjid-masjid contoh yang orang kata ada dapat anugerah dan sebagainya itu, bagaimana mereka mengendalikan program di masjid. Kadang-kadang ada setengah masjid ni sayang nak guna pitih masjid. Dia badi beripung. Waktu nasib dia berapa? 1 juta. Masjid Khalifah ada 2 juta. Boleh pakai bab pengurusan. Sebab orang infak ni nak tengok benda yang dia bagi infak duit kan. Dia bagi sumbangan. Setiap Jumaat kupur 5,000, 6,000 seminggu. Jadi kita kena guna, buat program dengan masyarakat supaya mereka ni boleh minat kepada rumah Allah Subhanahu Wa Taala ni. Benda ni kena tatih. Ni dak sipang lah litih tu. Tunggu tahun depan pula. Bendahari khabar. Okey, tahun ni alhamdulillah kita berjaya mengumpul sebanyak 1.5 juta. Lepas tu program tak ada. Jadi orang infak tu kata, aku wis umur pitih. Tak, kalau setiap Jumaat mari tu paling tidak RM10 masuk tabung Jumaat. Tapi program tak ada. Tak program kuliah duha ke, mengaji anak-anak ke. Sebab dia nak tengok, dia infak tu mesti dia nak tengok perkara yang dibuat. Tapi alhamdulillah Gua Asyik ni banyak program. Tak. Dewan pun ada, alhamdulillah selesa untuk buat program. Mengaji budak-budak Taronum. Tak, ada gila ni tak? Taronum. Jadi perkara-perkara ni kita kena laksanakan. Dan di antara yang kita sebut juga dan berkenaan dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Yang bermaksud dan ingat dan jagalah diri kamu daripada berlakunya dosa yang membawa bala bencana yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu secara khusus, tetapi akan menimpa kamu secara umumnya. Dan ketahuilah bahawa Allah amat berat azab seksanya. Ini kita sebut ni berkenaan dengan bala Allah Subhanahu Wa Taala ni, bukannya jatuh, bukannya datang kepada mereka yang buat dosa saja, tapi mereka yang akan menerima daripada Allah Subhanahu Wa Taala bala ni adalah kita semua. Bukan kata orang Kuala Lumpur buat maksiat, tak, jatuh Kuala Lumpur saja, tak, habis kena siapa Terengganu. Contoh orang Panjang Alang je, dok, habis kena belakang kita ni. Sebab itulah dalam nak menjaga hukum Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah dianya tanggungjawab bersama. Dan supaya masyarakat kita ni boleh tahu berkenaan dengan hukum agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dinyatakan satu hadis riwayat dari Adi bin Umairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda yang bermaksud apabila dilakukan sesuatu kesalahan di bumi, ada orang yang melihatnya lalu dia membenci, dan ada pada riwayat yang lain lalu ia mengingkarinya, sama seperti orang yang tidak melihatnya. Dan sesiapa yang tidak melihatnya tetapi dia reda dengannya, sama seperti orang yang melihatnya. Ya. Nabi sebut apa?
Kalau berlaku sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bumi ini, dah ada orang yang tengok maksiat tersebut lalu dia membenci, ataupun sama seperti orang yang tidak melihatnya. Walaupun dia tidak melihat, tetapi dia reda sama seperti orang yang melihatnya. Nak khabar kepada kita bahawa apa jua keadaan kita sekalipun, sama ada kita lihat ataupun tidak lihat, sama ada kita dengar ataupun tidak dengar, ataupun sama kita tahu tak tahu, bila berlakunya kemungkaran di bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, menjadi satu tanggungjawab, kewajipan kepada kita untuk mencegahnya. Walaupun kita tak nampak, wajib kita kena khabar. Contoh macam tadi, tak, yang kita sebut, kita tak tengok apa yang nari, tapi macam tu kita dengar, tak nampak tapi dengar. Wajib juga kita kena khabar bahawa buat perkara ni adalah haram di sisi Islam. Kita tak tengok pun hak selebriti ni duk mandi dan tak mandi dengan pasangan dia dan tidak menutup aurat, tak tengok, tapi kita dengar. Kita wajib tegur bahawa ini adalah salah dari segi hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dak jauh, dak duk Kuala Lumpur, memang kita tak nampak. Hatta yang berlaku depan mata kita pun kita nampak, hak tu confirm dah, wajib untuk kita tegur. Tak, supaya masyarakat yang ada hari ini boleh melihat dan juga boleh nampak bahawa satu kewajipan kepada kita semua untuk memberi penerangan berkenaan dengan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya banyak tanggungjawab kita dalam masyarakat, tanggungjawab kita yang ada di kampung dan ada di bandar dan sebagainya, untuk memberi penerangan, untuk memahamkan masyarakat yang berada di luar sana ni berkenaan dengan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya, ada orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bilakah amar ma'ruf dan nahi mungkar dibiarkan?" Sabda baginda, "Apabila zahir di kalangan kamu apa yang zahir di kalangan umat sebelum kamu." Dan kami bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah yang zahir di kalangan sebelum kami?" Nabi bersabda, kuasa berada di tangan orang hina di kalangan kamu, kerja keji berlaku di kalangan pembesar kamu, dan ilmu ada di kalangan orang-orang yang fasik. Ni ada yang tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan bilakah amar ma'ruf ini dibiarkan. Tak. Nabi sebut kan, Nabi kata apa yang zahir di kalangan kamu seperti mana yang terdahulu. Nabi sebut gitu. Tak. Jadi dia tanya balik, dia tak faham sebab apa? Apa yang disebutkan zahir di kalangan sebelum kami. Nabi sebut sini ada beberapa perkara. Yang pertamanya, tak, bila kuasa berada di tangan orang yang hina di kalangan kamu, tak, kerja-kerji berlaku di kalangan pembesar kamu, dan ilmu ada pada orang yang fasik. Kuasa berada pada orang yang tidak sepatutnya, ataupun pemerintah yang ada kuasa tapi tidak dekat dan tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak perkara-perkara yang tak comel berlaku di kalangan masyarakat kerana adanya pemimpin yang tidak meletakkan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kita boleh sebut dalam bahasa modennya, ya, bila disebut dua perkara ni, ulama dan juga umara. Ya. Ilmu ada tapi di kalangan orang fasik. Ya, ulama usuk
Jadi dua gabungan ini akan menentukan keadaan masyarakat yang ada hari ini. Kalau ada pemimpin yang tapi tidak cakna kepada hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, akan menyebabkan berlakunya celarunya fikiran umat hari ini. Dan tidak banyak perkara-perkara yang dilakukan untuk melihat, memahami berkenaan dengan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Orang atas sekali contoh, kalau dia pun tak faham Islam ataupun dia pun tidak mentaati hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dalam keadaan diri mereka ini nak memberi kefahaman kepada masyarakat yang ada di bawah. Tak. Begitu juga kalau ada di kalangan mereka yang ada ilmu tetapi fasik kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya menyebut perkara-perkara yang menjadi keseronokan kepada diri mereka. Tak. Tak boleh. Jadi dua gabungan ini mestilah berpandukan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Mesti pemimpin yang dekat dengan Allah, pemimpin yang nak melihat masyarakat yang ada di bawahnya untuk memahami hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama pula, orang yang alim pula bukan hanya memberitahu perkara yang tidak kena pada batang tubuh mereka. Tak. Kadang-kadang orang yang bercakap ni dia kata korang je, tak kena pun diri sendiri. Tak. Takut nak khabar. Contoh ada. Tak. Orang yang alim suruh orang puan tutup aurat dan sebagainya, pakailah stokeng gini. Tapi orang rumah tak akan stokeng. Kadang-kadang dia tak sebut benda gitu. Sebab takut kena atas kepala. Ada juga. Jadi perkara ni mestilah meletakkan ketaatan kepada Allah perkara yang paling utama, supaya perkara ni kita boleh memberi kefahaman kepada masyarakat di luar sana berkenaan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu dengan ayat Allah Subhanahu wa taala ini dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, untuk memberi penerangan dan juga memberi teguran kepada umat Islam supaya berhati-hati. Jangan terpengaruh dan jangan tiru perangai budaya golongan yang telah dibenci, dikutuk dan dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikutlah perkara yang mungkar ni. Jangan ikut perkara yang dirmukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kata kita ikut juga, akan menyebabkan bukan setakat mereka punah, tetapi diri kita juga punah dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebablah yang larang ni bukan orang lain. Yang mendatangkan hujah dan juga dalil ni daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan oleh itu Al-Qurtubi memetik daripada tafsir At-Ta'iyah Ibnu Ta'iyah Ibnu Atiyah telah ijtima' oleh para ulama bahawa mencegah kemungkaran adalah fardu ke atas sesiapa yang berkuasa dan tidak menyebabkan mudarat kepada diri dan juga umat Islam umumnya. Sekiranya ditakuti kemudaratan, maka hendaklah diingkar dengan hatinya dan memulau yang melakukan kemungkaran itu serta tidak mencampurinya. Dan kata bijak pandai, tidaklah disyariatkan orang yang mencegah kemungkaran itu sejahtera daripada mungkar, malah orang berdosa juga boleh melarang di antara satu sama lain. Dan nak maklum kepada kita bahawa yang menegur kemungkaran ini bukanlah orang yang kita sebut ustaz sahaja ataupun orang yang tidak pernah lakukan dosa. Tak, sebab kita manusia ni semuanya pernah melakukan dosa, sama ada kecil dan besar, tetapi
atas nama kesedaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memahami dan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita wajib menegur di antara satu sama lain. Walaupun kita pernah ada buat dosa, tapi kita wajib tegur juga bila kita nampak dan kita dengar perkara yang dirmukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, jangan kita rasa rendah diri. Tak, nak tegur orang, tak tutup aurat, tapi kita pun sama naik kok. Tak boleh. Kalau nak ukur gitu, asalnya pakat tak tegur lah belaka. Dah sebab kita ni semua ada dosa. Tak ada yang tidak terlepas daripada melakukan dosa. Bila kita tegur, kita pun ingat untuk kembali, sama-sama kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harap bila kita tegur, mudah-mudahan dengan teguran kita tu juga mengubah diri kita daripada melakukan perkara yang sama. Jangan kita takut nak tegur perkara yang salah bila kita nampak dan kita dengar. Tak nanti kok tunggu ustaz tegur. Padahal kalau ustaz dok nitah depan kita pakai lock gitu lah. Tak. Kena tegur. Contoh kalau kita terlibat dengan program-program apa ni, pemantauan, kita ikut juga. Tak, mungkin orang kampung buat ronda-ronda. Nampak dah orang buat maksiat kan. Tak tegur sekarang buat apa? Tunggu ustaz tegur. Padahal gitu. Tak. Kena tegur sesama kita supaya perkara itu dapat dicegah dan juga dihindari. Walaupun kita ada dosa, kita kena tegur juga supaya orang tu tak buat, kita pun ingat bahawa aku pun tak boleh buat perkara ni. Tak, mudah-mudahan kita semua ni menjadi orang kata sebagai penerangan kepada masyarakat di luar sana dan juga memberi kefahaman kepada kita dalam kita melaksanakan perkara tersebut. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dan cara nak tegur ni kadang-kadang banyak cara lah. Tak, kadang-kadang orang yang muda nak tegur cara orang lebih berusia, kena ada cara dia. Tak, kadang-kadang orang yang berusia nak tegur orang muda pun kena ada cara dia. Tak, suami nak tegur isteri pun kena ada cara dia. Tak. Begitulah dalam kehidupan kita. Bukan kata kita tegur ni sama je belaka. Tak. Dia ada bahasa dan juga cara yang masing-masing. Tak boleh tegur sama sendiri gitu je. Tak, orang puan kena tegur cara molek. Tak. Dengan budak-budak pun kena tegur cara molek. Tak boleh. Nampak sikit lalu tak boleh. Tegur dengan cara mendidik. Tak. Bukan kerana tulang nampak je buat masalah. Pulak kena dendang lama dah. Tak. Padam dia tu sikit je. Pergi katok buku member tu siang. Tak. Ada yang berlaku sehari dua dalam berita. Seorang peniaga mati kena pukul, kena katok di pelanggang. Sebab peniaga ni tegur je pelanggang. Tegur customer dia tu sekian. Tak puas hati kena tegur, dia katok kau jual siapa mati. Dunia hari ni. Mungkin kita tahulah cara tegur bagaimana, sebab kita baca berita kan, bukan tengok video dan sebagainya. Tak. Jadi perkara-perkara yang kita nak tegur dan sebagainya kena diperhalusi. Tak, bukan sama je semua peringkat. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan apa yang kita sebut pada malam ini memberi kefahaman kepada kita bahawa untuk memberi penerangan, kefahaman kepada masyarakat di luar sana berkenaan dengan Islam, berkenaan dengan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah tanggungjawab bersama dan kita kena buat. Dan setiap hari dan setiap masa kita kena buat supaya masyarakat kita tidak terdedah dengan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang kita sebut tadi. Dan kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga supaya yang utamanya, yang pertama sekali dalam keluarga kita, dak, anak-anak kita biarlah tutup aurat. Dak, isteri, suami kita biarlah orang kata menjaga hubungan masing-masing dan tidak
memberi kemurkaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua aspek kehidupan kita. Apabila satu keluarga dak bergerak ataupun menjalani kehidupan mengikut lunas-lunas Islam, insya-Allah mudah-mudahan masyarakat yang ada di kampung kita dan sekitarnya akan juga mengikut lunas-lunas Islam dan juga ketetapan daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, jadi mudah-mudahan Allah Taala ampunkan segala dosa kita dan memberi manfaat kepada kita semua dan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan hati yang sejahtera, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.